Assalamualaikum dan apa khabar? Bertemu kita kembali lagi pada hari ini. Okey, seperti biasa saya akan teruskan pembelajaran kita. Okey, untuk hari ini saya akan masih lagi di topik yang sama seperti pada pembelajaran kita yang sebelum ini, iaitu mikroorganisma. Okey, imbas balik. Ingat kembali apa yang kita belajar sebelum ini berkaitan dengan mikroorganisma. Okey, ingat mikroorganisma ialah hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar tetapi boleh dilihat dengan bantuan kanta pembesar ataupun mikroskop. Okey, boleh? Ingat lagi tak? Ada 5 jenis mikroorganisma. Yang pertama alga, yang kedua fungi, yang ketiga bakteria, yang keempat virus dan yang kelima protozoa. Boleh? Ingat tak? Ingat tak? Untuk alga macam ni lah. Inilah contoh-contoh. Untuk alga, ini contoh alga. Ini contoh untuk fungi. Ini contoh untuk bakteria. Ini contoh untuk virus. Yang ini contoh untuk protozoa. Dan hari ini kita akan masuk kepada subtopik seterusnya. Apa dia? Okey, jom. Kita pergi ke subtopik pada hari ini, iaitu kesan buruk mikroorganisma. Kesan buruk. Contohnya sekarang lah, sebagai contoh yang berlaku pada dunia sekarang ini, iaitu COVID-19. COVID-19 adalah apa dia? Pengebakan virus yang dipanggil sebagai COVID-19. Okey. Jadi seluruh dunia sekarang dah kucak-kacir dengan COVID-19. Itu salah satu kesan buruk. Okey. Di mana kesan buruknya? Iaitu di sini penyakit berjangkit. Saya pergi kepada yang pertama dulu. Yang pertama, perebutan gigi. Nampak? Nampak? Sangat teruk kan? Berlakunya perebutan gigi ni. Kenapa macam mana boleh berlaku? Okey, selepas makan, kemudian biarkan je makan yang tak gosok gigi, tak bersihkan mulut semua kan. Jadi asid dalam mulut kan, asid dalam mulut yang dihasilkan oleh bakteria itu menyebabkan gigi kita mereput. Sebab itulah kita kena rajin gosok gigi dan berkumur selepas makan. Kemudian yang sekarang ni lah yang saya cakap tadi tu lah, penyakit berjangkit. Nampak? Mikroorganisma seperti virus, bakteria, fungi boleh menyebabkan penyakit tertentu kepada manusia. Ni contohnya apa ni? Konjungtivitis. Yang ni beguk dan yang ini adalah kurap. Ketiga-tiga ini boleh menjangkiti antara satu sama lain dengan mudah sebab mikroorganisma ni contohnya macam virus lah. Orang sebelah kita batuk-batuk terkena kat kita dan kemungkinan untuk kita kena adalah hampir ke 90%. Sebab tu dia dikata social distancing, penjarakan sosial, kena jarak. Okey. Sebab itulah itu saya akan sentuh pada bagaimana kita nak langkah-langkah kita nak mencegah. Okey, nanti kita akan masuk. Okey, seterusnya yang ketiga, keracunan makanan. Macam mana boleh berlaku? Ni lagilah untuk makanan yang terdedah pada bakteria yang tertentu yang boleh menyebabkan keracunan makanan. Contoh, bakteria salmonella. Yang terdapat pada makanan rosak boleh membiak dan mengeluarkan toksik di dalam usus. Sebab itulah kita rasa sakit perut, cek beret, muntah-muntah. Itu tanda-tanda keracunan makanan. Okey, boleh? Okey, kemudian yang keempat, merosakkan makanan. Pernah nampak tak makanan macam ni? Itu tandanya makanan-makanan ini telah rosak. Okey, macam mana? Mikroorganisma ini boleh menyebabkan makanan ini berubah warna. Nampak ni. Kemudian bentuk, bau dan rasa. Bau, kadang-kadang bau yang tidak enak kan, dan rasa yang macam memuntahkan. Itu adalah tanda-tanda makanan itu telah rosak. Okey, seterusnya. Tadi kita dah belajar berkaitan dengan kesan buruk mikroorganisma. Kali ini saya masuk pula kegunaan mikroorganisma. Siapa cakap mikroorganisma ni hanya bahagian kesan buruk je? Sebenarnya ni ada bahagian baiknya.
Contohnya macam ni lah. Boleh digunakan dalam pembuatan makanan. Seperti apa? Seperti yogurt, keju, roti, tempe, tapai. Okey, yang macam ni macam yogurt dengan keju ini, dia menggunakan bakteria dalam sistem pembuatannya. Manakala roti, tempe, tapai menggunakan yeast. Okey, boleh. Yang kedua, mikroorganisma juga boleh digunakan dalam penghasilan antibiotik dan vaksin, di mana ia dapat menguatkan sistem imunisi badan kita. Apa dia? Sebab antibiotik dengan vaksin ni dia digunakan untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit. Contohnya sekarang ni perasan tak, dunia telah diperkenalkan dengan vaksin untuk COVID-19. Okey, Malaysia, saya rasa Malaysia ada juga yang dah sampai dalam sekarang tengah buat uji kaji. Okey, seterusnya. Mikroorganisma juga boleh digunakan untuk penguraian dan merepukkan campuran bahan organik seperti tinja ayam, tinja lembu, tinja kambing dengan serbuk kayu untuk dijadikan apa? Baja apa? Baja organik. Okey, ni contoh baja organik lah. Dicampur-campurkan kan? Dicampur, kemudian dijadi baja. Biasanya orang-orang yang berkebun, yang mempunyai kebun, ladang, biasa untuk mengekalkan kualiti hasil mereka kebanyakan menggunakan baja organik. Okey, kemudian dalam masa yang sama, bakteria juga digunakan untuk rawatan sistem kumbahan, untuk penguraian bahan organik. Boleh? Boleh? Okey. Yang ni satu saya nak info satu tambahan. Lactobacillus. Pernah dengar tak? Inilah orang kata bakteria baik. Inilah dia Lactobacillus yang biasa digunakan untuk menghasilkan yogurt. Inilah ni yogurt. Biasanya Lactobacillus ni dia hidup di dalam usus manusia. Untuk memecahkan karbohidrat agar makanan mudah dicernakan dan mengelakkan ceret-berit. Okey, ini fakta tambahan. Boleh? Okey, seterusnya. Hidup sihat, hidup sejahtera. Tabiat amalan hidup kita ni kan sihat ni dapat membantu kita menghindari penyakit berjangkit. Contohnya macam sekarang ni lah. Berikut ini adalah langkah-langkah pencegahan penyakit berjangkit. Ini adalah langkah-langkah. Ini adalah antara langkah-langkah. Yang pertama, tidak berkongsi peralatan seperti pakaian, tuala dan dengan orang lain. Kenapa? Contoh, bayangkan orang tu ada kurap. Kamu dengan tak sengaja kamu pinjam tuala dia. Apa yang akan berlaku pada kamu? Kamu juga akan dijangkiti kurap tersebut. Boleh? Sebab tu elakkan tidak berkongsi peralatan peribadi. Okey, yang kedua, biasanya pesakit-pesakit yang menghidap penyakit berjangkit biasanya dikuarantinkan. Macam sekarang lah, siapa yang kena COVID-19 dikuarantinkan di satu pusat kuarantin sementara. Kalau dekat Selangor tu dekat Maib tu lah, pernah dengar kan? Dekat Maib. Dekat Johor kebanyakan dekat hospital-hospital. Hospital kat Johor yang untuk COVID-19 ni adalah di Keluang dan Hospital Sultan Ismail. Tapi sekarang ni sini dah buka semua. Sebab apa? Sebab kes di Johor semakin banyak. Okey, boleh. Kemudian yang ketiga, ni menutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk. Kalau kamu batuk, kamu tutup mulut. Sebab apa? Supaya takut tidak merebak pada yang lain. Tutup mulut. Bersin, tutup mulut, batuk, tutup mulut. Okey, boleh. Okey, yang keempat, ni kamu pergi makan, tolonglah pastikan tempat penyediaan makanan tu, dah pengendalian makanan berada dalam keadaan bersih. Kalau kamu tengok macam ni, ya Allah, selera tak selera kan. Jadi sebab tu kita sebagai pengguna untuk membeli makanan, apalagi makanan ni, kita pergi ke restoran ni, kita tengok kawasan persekitaran restoran tersebut adakah bersih ataupun tidak. Sebab apa? Kita ada hak sebagai seorang pengguna untuk memilih tempat yang bersih. Okey? Jadi tolong pastikan tempat penyediaan makanan bersih.
Kemudian yang kelima, tolong minum air dan makan makanan yang telah dimasak dengan betul. Macam mana nak tahu makanan tu dia masak dengan betul? Pastikan apabila masakan makanan berkuah, dia mendidih. Itu tandanya makanan tu dimasak. Begitu juga air. Jangan pula kamu dah ambil air paip, kamu terus minum. Belum tentu air paip itu bersih, kecuali kalau kamu ada mesin filter. Itu tidak mengapa. Tapi kalau direct daripada pipe, tidak digalakkan. Okey, sebab kita tak tahu kebersihan pada pipe tersebut. Okey, kemudian yang keenam, ini sudah semestinya. Kadang-kadang kalau kamu kecil-kecil dulu, darjah 1, darjah 2, cikgu kamu kata, okey, boleh rehat. Okey, anak-anak, sebelum makan perlu buat apa? Basuh tangan cikgu dan baca doa. Basuh tangan sebelum makan. Mesti amalkan basuh tangan sebelum makan. Lagi-lagi selepas pergi ke tandas. Kenapa? Kita tak tahu kebersihan tangan kita pada waktu itu. Sebab tu kita kena galakkan basuh tangan. Boleh? Okey, seterusnya. Apa dia? Amalan hidup sihat. Tadi ada 5. Ini saya 6. Saya kongsi lagi 6. Ini macam mana kita hendak sentiasa mempraktikkan amalan hidup, amalan baik untuk mencegah penyakit berjangkit. Antara amalan harian baik untuk mencegah jangkitan penyakit ni adalah seperti yang pertama. Yang sekarang ni lah yang kita perlu buat. Apa dia? Memakai penutup hidung dan mulut semasa wabak penyakit yang merebak melalui udara. Contoh yang sekarang ni lah. Kita pergi mana-mana, kita pakai penutup mulut dan hidung. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah terdedah dengan wabak yang menular pada waktu ini. Okey, boleh. Kemudian, memastikan peristahan rumah sentiasa bersih. Sebab apa? Jika kotor, mulalah bakteria akan mudah merebak. Mikroorganisma akan mula merebak dan boleh menyebabkan penyakit berjangkit. Apa dia? Contohnya malaria dan sebagainya. Okey, yang ketiga. Ini confirm, digalakkan. Saya percaya majoriti daripada kamu akan mandi menggunakan sabun atau antiseptik. Saya percaya ni semua setiap hari semua tak ada terkecuali akan menggunakan sabun dan antiseptik semasa mandi. Okey, yang keempat, ni elak daripada berada dekat dengan individu yang dijangkiti penyakit berjangkit. Ya ni yang tadi saya cakap. Apa dia? Penjarakan sosial. 1 meter, 2 meter. Kalau boleh elak jauh-jauh daripada orang. Sebab kita tak tahu, kemungkinan orang tu pembawa wabak. Ataupun kita sendiri kita tak tahu. Kita pembawa wabak, kita tak tahu. Okey? Sebab tu kita perlu elakkan diri daripada berada dengan individu yang dijangkiti. Okey, yang kelima. Yang ni. Kadang-kadang masak kan. Bila masak, apa yang perlu kita buat? Kita perlu menutup makanan bagi mengelak apa? Mengelak makanan daripada terdedah dan dihinggapi lalat. Sebab lalat tu adalah pembawa bahan kotor, sisa kotor. Jadi kemungkinan apabila terdedah dengan lalat boleh menyebabkan makanan itu apa? Cepat rosak. Bila rosak, kita makan, apa jadi? Keracunan makanan, muntah-muntah, cek berit dan sebagainya. Dan yang terakhir, ini kita pun selalu amalkan. Waktu sekarang ni lah kita selalu amalkan. Apa dia? Sentiasa mencuci tangan dan membersihkan tangan dengan menggunakan cecair pembasis kuman atau hand sanitizer. Kena selalulah guna. Ini adalah amalan-amalan ataupun cara-cara untuk kita mencegah jangkitan penyakit berjangkit. Boleh? Okey, sekian dahulu. Itu saja untuk PDPR kita pada hari ini. Kita jumpa pada PDPR seterusnya. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.